Asma'un iaitu nama-nama Allah adalah bentuk-bentuk yang boleh dikenal di dalam ilmunya. Maksudnya nama-nama Tuhan ni menunjukkan keadaan Tuhan lah kata. Misalnya nama Tuhan Ar-Rahman, maka kasih sayang Tuhan ke kita ni serupa berlaku, tak kira Islam, tak kira kafir, tak kira sayang ke dia, tak kira menetai dia, dia beri serupa azali lagi. Muka surat 34 kan dia. Jadi dia beri serupa. Tak ada kurang, tak ada lebih. Cuma kalau kurang lebih tu keberkatan dia. Misalnya kita kata keberkatan dia nak beri kita nilai 10 riyal. Tak kira dah dia beri 5 riyal ke 2 riyal ke, tetapi nilai tu tetap bernilai dengan 10 riyal. Kalau kita faham lah. Nilai tu tak jatuh. Itu rezeki yang Tuhan jadikan kepada kita ni. Dia tak lupa lala memberi rezeki kepada kita. Sebab tu dia kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak kira nikmat Tuhan kita ni tak terkira banyak. Banyak sungguh kita manusia ni. Tidak serupa makhluk lain. Orang-orang sufi menggelarkannya a'yan sabitah, iaitu bayangan yang sabit yang menunjukkan benda tu akan terjadi. Mutakallimi menggelarkan maklumat yang diketahui. Dan dia orang-orang tafsir Al-Quran dia kata a'yan sabitah ni ialah maklumat yang kita tahu dah. Failasuf menggelarkan muhiyat, orang falsafah dia kata itulah muhiyat. Gapo muhiyat ni? Hakikat benda sebenar dia kata. Habis. Allah dalam cintanya kepada dirinya sendiri mengurniakan tajallinya yang pertama kepada mereka, dan ini dinamakan qaidul aqdas. Jadi Tuhan ni dia nak menampak ke diri dia tu mula-mula sifat hidup, muhiyat dan hakikat hidup. Apabila hakikat hidup barulah tajalli. Tak jali gapo, kadai hidup kok hone lagi tu tak jali dah lah. Makni ne tu. Kedai kita hidup kok, kita tengok pada kita lah. Senang. Dah kita ni hidup, maka boleh belajar ilmu. Ada kanuk, ada kudrat, ada apa nak mendengar, ada melihat, ada berkata-kata. Mati tak ada berlaku hone. Tak ada, tak jatuh hanya. Kalau dia ada pun tak jatuh. Kalau orang mati, tak boleh, tak ada dah ilmu ngajarlah ke dia lah ke mana-mana pun. Tak boleh dah. Kudrat tak boleh akak dah berilah ketah pun dia tak boleh akak. Kena kita akak tangan dia ke apa. Sebab dia tak ada hajat. Lah gitulah. Nak supaya Allah dalam cintanya kepada dirinya sendiri mengurniakan tajalli yang pertama kepada mereka. Dari Tuhan ni dia kasih pada diri dia saat ni. Dia nak suruh nampak diri dia saat ni, dia berterang. Tajalli ni berterang. Berterang dia apa? Berterang ke diri dia tu yang pertama tu yang dinamakan qaidul aqdas, iaitu kaitan yang suci. Aqdas itu suci. Mereka terzahir di dalam ilmu. Jadi hak benda tu hanya ada dalam ilmu.
Kalau dia rakyat dah buat makhluk kau gapo tu, makhluk tak ada lagi. Hanya ada dalam ilmu dia. Ada dalam ilmu dia tu lah. Maknanya suci lah. Tak tubik lagi. Lagu tu. Dan yang kedua dinamakan Qaidul Muqaddas. Qaid maknanya berkaitan dengan kesucian. Jadi yang kedua ni Tuhan nak menjelaslah kesucian diri dia tu. Maka tubiklah Allahu Zahirun wal Batinun. Tubik tu deh. Ya. Dan mereka ini terzahir di luar menurut alatan-alatan dan keperluan-keperluannya. Nyata tu apabila terzahir, maknanya tubik di alam dunia ni kita ni menurut hak Tuhan tetap azali lagi lah. Tak ada kata selehir sikit ambuk, tak ada kurang ke, tak ada lebih ke. Kalau Tuhan sekian ni kita, maka tubik beranak tu sekian tu je. Tidak tambah, tidak kurang dia kata. Sama ada alatan atau keperluan. Tak ada tambah, tak ada kurang. Yang menunjukkan pertentangan dalam manifestasi sebagai sifat. Jadi, tetapi walaupun benda tu nyata, tetapi ketika di awal kita nyata tu, banyaklah pertentangan dengan sifat-sifat kita, manusia. Tidak sepenuhnya mati beranak tu boleh berjalan selalu. Kita beranak tak boleh berjalan selalu. Mana banyak bertentangan dengan makhluk-makhluk lain. Jadi Tuhan tak boleh beranak tu jalan selalu. Kecuali mereka yang terpilih. Kecek lah tu juga. 10 kanak-kanak tu yang boleh kecek je. Kecek boleh kecek dah. Tu kerjaan Tuhan lah. Tuhan nak rakyat kuasa dia boleh. Namun zahir kecek kepada kanak-kanak. Masa Nabi Isa, masa Nabi Musa, dia boleh hak mati boleh kecek. Apabila mati, nak tahu siapa dia bunuh dia tu, terpaksalah Musa menghadap Tuhan. Dia bila dia royak ke Tuhan tu, Tuhan suruh cari seekor lembu. Pendek cerita, boleh seekor lembu tu ambil ekor dia atas tengah kata lidah, bedah kepada si mati, dan si mati terbangun, dia royak siapa bunuh dia. Tu. Jadi Tuhan menyatakan lagu tu. Lepas dia royak tu mati semula. Lagu tu. Begitu juga Nabi Isa, dia ambil tanah, dia kepal jadi buruk, dia tiup, boleh terbang. Dari satu kes lagi mukjizat dia aja, dia peracur buruk mati tu, dia peracur lepas rata-rata, lepas tu dia seru dengan satu kelimah, semua dok depan rata-rata tu mari bersatu balik, burung tu boleh hidup balik. Ini mukjizat dia panggil. Muhiyat adalah hakikat ataupun bakat. Mana kehidupan kita, muhiyat ni mana hak hidup kita tu secara hakikat dia bakat yang nyata kepada kita. Sesuatu bukanlah dijadikan perbuatan mencipta, dan yang mencipta yang menjadikan. Bukanlah nak royak perbuatan yang buat tu pada kita ni, bukanlah cara Tuhan mencipta lagu tu. Tetapi kita kena faham bahawa hak jadi di kita tu adalah ketetapan atau kehendak Tuhan. Contohnya kita nak buat kuih. Katalah kita kata mudah buat kuih lah, atau nak nanai ke buat kuih. Maka kita ambil semua bahan-bahan tu, kita capur. Buat kuih, kita beri nama kepada kuih. Tak kira lah nama berapa tu. Jadi
Bukanlah dijadikan oleh perbuatan mencipta yang menjadikan tu. Bukanlah buat kuih tu Tuhan. Tetapi tak boleh buat kuih tu adalah kehendak Tuhan. Kat sini orang ramai kita sesat ni. Kita kata Tuhan buat kuih. Ya. Kita gotai-gotai kuih tu hak nyata di kita. Hakikatnya kehendak Tuhan lah yang boleh kita buat kuih. Bukan kita. Tu duduk dia orang tak tahu. Muhiyyak menerima kemurahan dan bakat daripada yang menjadikan. Jadi hakikat kita ni nak tunjuk lagu mana murahnya Tuhan, lagu mana berkatnya Tuhan ni yang nyata di kita. Orang kata Tuhan berilah keberkatan kepada aku, kita minta sama. Tetapi Tuhan tak beri, Tuhan nyatakan saja. Nak menurut bakat muhiyyak tu. Oleh itu manifestasinya berlainan dan bermacam-macam. Tapi hak zahir tu macam-macam lah. Lain-lain, bermacam-macam. Dah ada hak pelik-pelik, ada hak tak pelik, ada belaka. Tetapi keseluruhannya Tuhan menyatakan tu dengan sekali dengan makhluk. Maka sekali lagi kita orang awal, kita orang tarekat, kita orang syariat zahir ni tesak situlah. Pasal dia menzahirkan benda tu diri dia tu, kekuasaan dia tu kepada makhluk. Kita dapat makhluk buat. Sedangkan makhluk buat tu kehendak Tuhan. Bagi orang ngaji tasawuf dia faham lah. Oh, dia boleh buat tu, itulah kehendak Tuhan nyata. Dia duduk di kita orang awal ni, aku lah boleh buat. Aku ngaji ilmu, anak aku lah. Oh, demo salah bayar muka debek. Ngaji bodoh. Nak buat tak boleh. Kita kata kau orang dah lah. Pasal kita rasa hak kita. Kalau kita rasa hak Tuhan, alhamdulillah. Boleh buat ni. Demo sungguhlah. Sesungguhnya Tuhan tu dia beri petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nenek. Jadi kalau kita kata kita dia sedap dengar. Ni apa kata bahasa mana padah putu ne bodoh. Sedap. Dia tak khabar cerdik kat Tuhan. Kalau Tuhan tak Tuhan tidak kehendaki, tak boleh cerdik. Kalau kita kira Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ngaji sekolah bila? Sekolah dewasa pun dia tak masuk. Tapi dia ada sifat patonah, cerdik. Cerdik ni makna kita nak tanya gapo ke dia tanya lah. Dia boleh jawab belaka. Tak selindur sikit abu. Pasal apa? Pasal dia terima wahyu daripada Allah. Mana Tuhan bagi wahyu tidak terkat di siapa-siapa. Kalau malaikat mari, ni wahyu dari Tuhan dia, rakyat dia. Kita ni dak kawan ni mari tolong demo ni banjir-banjir ni. Badai gapo katalah badai kebajikan kapur ni dapat ti demo ni orang layak terima. Maka kawan marilah ke demo ni berah dia lagi ni. Kita tu tampaklah ketu selalu. Hak tu hak tak boleh gerai nak marah dia. Kalau kita dapat orang buat mari tu kanak Tuhan, boleh tak boleh tu suruh ke Tuhan. Tak ada dah sifat nak marah, tak ada sifat besi, tak ada sifat mengopak, tak ada dah sifat uduh-uduh, tak ada. Kita tak payah waktu lah. Ya kita kuat bunyi sifat-sifat yang tercela dia. Misalnya tiap-tiap anggota pada badan menerima kekuatannya daripada ruh atau jiwa. Jadi kita boleh kuat ni kerana hidup. Itulah kekah rakyat tu. Kehidup ya boleh akak. Kalau mati mana boleh akak. Tetapi menzahirkan bakatnya sendiri.
Tetapi orang kelih seolah-olah kita lah. Bakat kekuatan tu. Dah kita berlatih hari-hari macam orang akak berat. Hari-hari dia akak batu, akak besi. Lama-lama boleh akak. Tadi kita nampak yang dia boleh akak tu sana. Latihan yang giat yang dijalankan oleh dia. Kita bawa tak boleh. Patah malah berlatih. Kita kata. Maka situlah nyatanya usaha ikhtiar. Dia usaha ikhtiar. Tapi ingat, usaha ikhtiar dia jadi tu adalah kehendak Tuhan. Tak lepas dari kehendak Tuhan. Tak gitu. Jadi bakat tadi mengikut benda tu lah, mengikut sifat tadi. Misal dia kata, mata boleh melihat. Mata kita ni, Tuhan nyata ke melihat. Dia tak boleh dengar mata je. Dengar dengan telinga, bukan dengan mata. Lagu tu. Telinga boleh mendengar, tidak boleh melihat. Bakat-bakat ini kodim, bakat-bakat ini kekal. Sampai bila-bila. Jadi janganlah kita kata, telinga boleh berkata-kata, mata boleh mendengar. Tak boleh. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh berkata-kata. Lagu itulah. Hakikat-hakikat tidak dicipta oleh yang menjadikan. Perbuatan si pembuat tidak berlawanan dengan bakat-bakat. Ni kena cermat sikit ni. Hakikat-hakikat. Mana benda yang terselindung daripada hak kita tengok nyata tadi. Diciptakan, tidak diciptakan oleh yang menjadikan. Makna kalau kita akak boleh akak 10 kilo. Kau akak tu kita. Bukanlah Tuhan cipta kita 10 kilo tu. Tak. Kalau nyata usaha ikhtiar lagi, mungkin kita boleh akak 20 kilo. Tapi lazimnya, kita boleh akak 10 kilo je lah. Tapi kerana latihan tadi, boleh akak 20 kilo. Jadi perbuatan si pembuat, kerja Tuhan nyata kepada kita tak boleh akak 20 kilo tadi, tidak berlawanan dengan bakat-bakat, tidak berlawanan dengan usaha-usaha yang nyata di kita. Sebab kita duduk usaha sama tu akak 20 kilo, 20 akak 20 kilo, lama-lama boleh akak. Tu nak ayat murah je Tuhan kepada kita. Boleh pergi lagi ke? Kau dah? Dua lagi. Boleh perlu tanya lah pula. Nombor 4 dia, wallahualam sekarang nombor 4. Dia ada nak tanya. Kau ni kena banyak tanya ni. Kadang-kadang glitching mudah ke? Benda paling kita takut dari kita belajar ni syirik. Syirik ni makna mendua ke Tuhan. Tuhan esok kita kata banyak Tuhan. Jadi Tuhan Esa ni maknanya hanyalah tunggal. Tak boleh kata siapa setengah ulama tak boleh kata betul. Tak boleh kata satu, tak boleh. Dia kata kalau kita kata satu, nak tubik dua. Sebab satu tu bilangnya. Tuhan ni tidak berbilang. Mana tidak bilangnya. Dia bahas kau tu pula. Jadi kalau kita orang bodoh ni, serupa je lah. Orang cerdik dia bahas tu, setiap perkataan dia bahas tu tidak jelas. Tidak seperti kita. Dia bertempat juga. Esok lah. Esok lah. Mana kena sebut esok dia kata. Kata nak sebut tunggal, boleh. Mana jangan sebut satu. Sebab satu ni mungkin dua, mungkin tiga. Jadi tak boleh sebut. Dia kata. Itu ulama kita lah, ajar kita supaya selamat, tidak syirik kepada Allah. Syirik nak orang tak nampak. Kita ngaji baru nampak. Kita rasa tersuka tak syirik, tetapi sebenarnya kita dalam syirik. Sebab itulah ahli-ahli tasawuf dia kata, kalau mau tak ngaji, kalau mengaji fiqh dengan usuluddin saja, tak ngaji tasawuf,
Maka dia kata kebanyakan dalam amalan mu tu syirik. Dia kata. Kita pakai carilah ada kita syirik. Itu bukan kata ulama tasawuf. Boleh. Ya, dia cuba tanya kat soalan. Apa ni dia tu? Gini tadilah. Sifat Tuhan kita pakai kita kata kita. Apa Tuhan kita kata kita. Tak boleh lah apa Tuhan lah. Bukan kita. Sifat Tuhan lah, bukan sifat kita. Yang kalau kita kata kita, jadi syirik ya. Yang ngaku Tuhan. Tetapi orang syariat dia tengok kita, kalau kita duduk di tasawuf, dia kata kita lah ngaku Tuhan aja, dia tak. Tuduh menuduh tu biasalah. Tetapi kena ngaji. Bila kita ngaji, baru kita faham bahawa Tuhan kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar-benar disembah ni melainkan Allah aja. Man lain pada Allah bukan Tuhan lah. Jangan sembah, jangan gapo-gapo. Tu maksud dia. Sebab tu orang zaman dulu kalau dia ngatik ya Latif ya Kafi tu, Abdul sebut la ilaha illallah tu, mula-mula dia kata la maujud bihaqqin illallah. La matlub bihaqqin illallah. La maksud bihaqqin illallah. Jadi kemudian akhir sekali ya azim. Jadi sebab apa dia sebut tu, dia nak mengingatkan diri dia bahawa pertama tadi tak ada wujud ni Tuhan tu. Duduk situ. Kita nana kalau kita tak ngaji lagu tu je lah. Kalau faham minggu depan ni kena kita tanya. Kalau boleh jawab faham. Kalau tak boleh jawab kalau tak boleh jawab tak faham. Boleh tak? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallim ala alihi wa sallam. Ya Allah, kami kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang bermanfaat ini amalan kami ya Allah. Ya Allah, kami jadikan kami semuanya memuji dan enggak kemuliaan ya Allah, yang menyebut manusia di mana ya Allah, ya rendah naik manusia di mana ya Allah, ya ma'rifah manusia di mana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.